dipersilakan peserta kita yang peserta kita yang keempat kategori Bahasa Melayu, Saudara Muhammad Haikal bin Hairi daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dengan tajuknya Menangani Kos Sara Hidup Tanggungjawab Bersama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan buat anda semua. Hadirin, menangani kos sara hidup tanggungjawab bersama. Sebelum itu terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim, hadirin dan hadirat sekalian. Hadirin, menangani kos sara hidup tanggungjawab bersama. Sebelum itu suka untuk saya cerakinkan atau rungkaikan istilah atau frasa tanggungjawab bersama pada dua spektrum yang berbeza, iaitu daripada sudut segi lensa kerajaan dan juga daripada sudut segi pandang tanggungjawab sebagai individu. Baiklah, sekarang untuk saya tegaskan bahawa berdirinya saya di hadapan ini bukanlah untuk mengkritik, tapi lebih kepada untuk membawa anda semua untuk berfikir kembali dan juga melahirkan pendapat saya secara peribadi. Baiklah hadirin, kita bergerak kepada spektrum yang pertama, iaitu tanggungjawab dan peranan sebagai kerajaan. Berdasarkan Dr. Apurva Sanghi yang merupakan penasihat Bank Dunia, kata beliau, 3 indikator utama untuk menarik pelabur asing masuk ke dalam sebuah negara. Dan sudah pasti, dengan masuknya pelabur asing maka keluaran dalam negara kasar akan meningkat, peningkatan nilai mata wang dan juga penurunan kos sara hidup. Jadi hadirin, 3 indikator utama itu adalah yang pertama daripada segi kestabilan dasar. Kita perlu sedar, kestabilan dasar dan politik merupakan dua perkara yang berbeza kerana ahli politik akan datang dan pergi, namun dasar yang baik akan menarik minat orang kata pelabur luar untuk masuk ke dalam negara kita kerana kita boleh optimalkan peluang dan ruang serta fungsi yang ada pada suatu negara itu dengan sebaik mungkin. Kedua, kualiti infrastruktur. Hadirin, kualiti infrastruktur ini boleh dikatakan sebagai Malaysia mempunyai kualiti infrastruktur fizikal yang agak baik dan kita ke arah kualiti infrastruktur digital yang boleh dikatakan baik walaupun perkara ini boleh diperdebatkan, namun yang menjadi masalah adalah indikator ketiga, iaitu bakat dan juga bakat. Hadirin, bicara soal bakat, sudah pasti ia berkisarkan tentang isu produktiviti dan juga tenaga kerja. Dan saya rasa adil untuk saya letakkan beban ini kepada sistem pendidikan kita kerana sistem pendidikan kita merupakan pembekal kepada orang kata isu produktiviti dan juga tenaga kerja ini. Dan pada hari ini, suka untuk saya tanyakan kepada anda semua, adakah sistem pendidikan kita pada hari ini menjawab tuntutan dunia, iaitu melahirkan masyarakat produktif pada abad ke-21 yang bersifat globalisasi? Pada hemat saya tidak. Kerana apa hadirin sekalian? Kerana kajian yang telah dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemiskinan pembelajaran, 40% dicatatkan oleh kanak-kanak kemiskinan pembelajaran di Malaysia tinggi berbanding negara Asia Tenggara yang lain. Ini menunjukkan bahawa, ini menggambarkan 4 daripada 10 kanak-kanak di Malaysia tidak ada tim membaca, hadirin. Jadi adakah sistem pendidikan kita sudah menjawab tuntutan untuk menjadikan produk masyarakat pada abad 21 yang bersifat globalisasi? Saya rasa tidak. Mungkin telah pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan, misalnya dengan memperuntukkan 86 bilion pada TVET khususnya, dan juga mungkin juga kita telah mengadakan bahawa kita telah memfokuskan kebolehpasaran dan kredibiliti graduan pada rancangan Malaysia ke-12. Namun begitu hadirin, punca utamanya adalah daripada pendidikan awal lagi kanak-kanak. Kerana apa hadirin? Kerana apabila kita mengabaikan pendidikan awal daripada kanak-kanak ini, kita telah menghilangkan pemegang taruh yang banyak. Kita telah mengenepikan potensi-potensi yang ada. Sebagai contoh, Jepun telah mengambil pendekatan dengan memastikan pendidikan awal mereka adalah berkisarkan tentang pembinaan karakter dan juga orang kata pembinaan kemahiran insaniah, atau dalam English terms adalah soft skill, hadirin sekalian. Jadi, untuk itu, kita perlu sistem pendidikan Malaysia perlu dirobek atau direformasi kembali untuk lebih ke arah kita berikan sistem pendidikan kita ke arah membina karakter dan juga kemahiran insaniah kepada individu. Kerana apa? Kerana jika kita lihat sebagaimana penekanan terhadap kompleks mata pelajaran seperti sains dan matematik kepada anak kita, bagi mereka yang boleh menerima benda ini, mereka akan baik-baik sahaja. Dan tapi bagi mereka yang tidak boleh menerima terlalu berat mata pelajaran sains dan matematik yang terlalu kompleks, mereka rasa seolah-olah mereka ini tidak dilahirkan untuk belajar, dan akhirnya mereka ke mana? Ke masalah keburukan keberkejahatan sosial, hadirin. Dan akhirnya pemegang taruh kelompok untuk kita menghasilkan individu produktif sudah berkurangan. Itu yang pertama daripada sistem pendidikan kita. Yang kedua, daripada isu polisi gaji minima. Hadirin, saya bukan untuk mengkritik, namun kita perlu imbas kembali. Jika kita letakkan gaji minima kepada yang orang kata sudah mampu untuk menampung segala kos sara hidup,
Ini membuatkan remaja misalnya menjadikan tidak perlu untuk melanjutkan pelajaran kerana selesai SPM saja sudah pasti mereka mempunyai gaji minima. Ini membuatkan isu produktiviti masih bermasalah kerana mereka tidak ada keinginan untuk menyambung pelajaran bagi memastikan diri mereka itu berada pada tahap produktiviti yang baik. Itu daripada segi sudut kerajaan. Dan oleh itu kerajaan perlu mengambil pendekatan yang baik dengan mana mengambil kebatan dengan sistem pendidikan kita, melakukan reformasi daripada pendidikan kanak-kanak dan juga dengan memastikan meneliti kembali isu gaji minima itu. Itu yang pertama hadirin. Kedua, bergerak kepada landscape individu, tanggungjawab sebagai individu. Suka untuk saya menajikan persoalan kepada anda semua. Saya ingin tanyakan persoalan, sampai bila kita ingin menuding jari kepada orang lain? Sampai bila kita ingin letakkan beban dan juga orang kata kesalahan kepada kerajaan semata-mata tanpa mencerminkan kembali apakah tindakan kewangan yang telah kita laksanakan, hadirin dan hadirat sekalian? Kita ambil contoh, sebagaimana filem P. Ramlee pada tahun 1968 yang dilakukan di filem Gerimis pada babak penjual sayur. Pada ketika itu telah menggambarkan bahawa isu tentang peningkatan kos sara hidup ini bukanlah dikatakan sebagai masalah baru yang mula sirna, tetapi merupakan masalah yang sudah pun berada di lipatan zaman demi zaman, hadirin dan hadirat sekalian. Dan persoalannya adalah kita tanyakan kepada kita, bagaimana tindakan kewangan kita, bagaimana mentaliti kita untuk kita menghadapi peningkatan kos sara hidup ini, hadirin dan hadirat sekalian. Kita tahu kerana apa saya suka untuk cerahkan atau memberikan konseptual bagaimana tentang kos sara hidup dan juga gaya hidup. Seperti selari dengan maqasid syariah, iaitu 3 peringkat, iaitu pada peringkat yang paling dasar adalah daruriyat, iaitu asas. Yang kedua adalah hajiat, yang ketiga adalah tahsiniyat, iaitu kesempurnaan. Bagaimana perbelanjaan kita sepatutnya kita hanya perlu berfokus kepada peringkat daruriyat, tapi kita lebih kepada memikirkan tentang kesempurnaan di peringkat tahsiniyat itu sendiri, hadirin dan hadirat sekalian. Dan jika kita meneliti perkara tersebut, nescaya tekanan yang dihadapi oleh kita mengenai peningkatan kos sara hidup ini telah terlalu tinggi kerana mereka yang lancang mengkritik tentang peningkatan soal kos peningkatan sara hidup ini adalah mereka yang membeli Starbucks berbanding kopi-kopi di jalanan, hadirin dan hadirat sekalian. Itu pertama, kita sebagai individu kita perlu mengubah mentaliti dan pemikiran kita, terutama di dalam pengurusan kewangan dan pelaksanaan tindakan kewangan itu sendiri, hadirin. Di bawah sudut pandang yang lain, di mana kita sebagai individu remaja terutamanya, jika kita sedar, sebelum itu saya ingin memetik sebagaimana data yang telah dikeluarkan oleh Belajawanku 2022-2023, terbitan Wang Simpanan Pekerja, kata mereka individu bujang yang tiada kenderaan, kos sara hidup meningkat kepada 1,930. Bujang dengan kenderaan meningkat kepada 2,600. Pasangan yang tanpa anak meningkat kepada 4,960 dan pasangan yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 anak meningkat kepada 9,860. Ini menunjukkan bahawa suka ataupun tidak, mahu pun tidak, peningkatan kos sara hidup pasti akan berlaku. Kerana apa, hadirin hadirat? Itu adalah realiti dan bukan rekayasa yang kita boleh ketepikan. Tapi itu adalah realiti yang boleh kita amati dan fikir kembali. Untuk itu, sebagai individu, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menambahkan kemahiran dan juga nilai kita supaya majikan-majikan yang berikan, orang kata berikan kita gaji, mampu memberikan gaji yang semenima dengan kelayakan dan kemahiran yang kita ada dan sediakan. Oleh itu, suka untuk saya simpulkan bahawa sebagai tanggungjawab individu, kita perlu sedar bahawa peningkatan kos sara hidup ini bukanlah masalah yang akan selesai. Namun cara untuk kita adalah menanganinya. Dan kita perlu sedar bahawa kita perlulah menjadi sepohon yang tinggi yang mana bersedia untuk rela ditiup angin dan juga melambai-lambai. Jika kita takut untuk menghadapi cabaran untuk menangani kos sara hidup ini, jadilah seperti rumput semata-mata. Kurang melambai-lambai, kurang juga mendapat tekanan daripada angin. Namun ingat, rumput dipijak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.